Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid tahun 1 Intelijen. Bertemu kita untuk PTPR hari ni. Hari ni kita tajuk last dalam pecahan. Senang je hari ni. Awak tengok betul-betul, confirm boleh buat. Okey, apa yang kita nak belajar hari ni adalah berkaitan dengan pecahan wajar dan juga pecahan tak wajar. Sebenarnya ni tajuk tahun 2, tapi dah halang-halang cikgu selitkan sekali supaya pendedahan awal dekat awak. Nanti bila awak naik tahun 2, awak tak payah pening kepala dah. Awak tahu, oh pecahan wajar tu apa, tidak wajar tu apa. Okey, kita nak belajar berkaitan dengan pecahan wajar dan pecahan tidak wajar. Sebelum kita belajar apa tu pecahan wajar, yang cikgu gariskan ni, pecahan wajar dan pecahan tak wajar, kita kena faham maksud wajar tu apa. Apa maksud wajar? Okey, apa maksud pecahan wajar dan maksud pecahan tak wajar? Okey, maksud pecahan wajar ni dalam bahasa Melayu, wajar ni maksud dia logik, boleh. Itu maksud wajar. Okey, kalau tak wajar ni maksud dia macam tak kena je. Itu maksud tak wajar. Okey, maksud dia tak boleh, macam tak kena, tapi dia tak salah, macam ada tak kena lah. Macam tu lah maksud dia. Okey, wajar ni maksud dia adalah benda yang boleh. Okey, benda tu kau boleh buat dan kita tengok tak pelik benda tu. Okey, maksud dia benda kita tengok, oh ni betul ni. Itu maksud wajar. Kalau pecahan tak wajar, macam tak kena je ni, tapi tak salah, tapi macam ada tak kena je. Itu maksud pecahan tak wajar. Jadi cikgu akan tunjuk kat awak apa tu pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Awak tengok betul-betul. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, okey, ni ada, awak cuba bayangkan. Okey, ini ada dua haiwan, gajah dan juga anak kucing ke boleh lah. Okey, ada cikgu letak satu macam lapisan. Okey, kalau awak tengok dekat sini, boleh ke tak gajah dia duduk dekat atas kucing? Kalau awak tengok dekat sini, ni haiwan gajah yang besar ni, dia duduk di atas kucing yang kecil tu. Boleh ke tak? Confirm awak akan cakap, cikgu mana boleh, nanti pecah lah badan dia. Betul tak? Cikgu nanti penyek lah dia. Betul tak? Okey, jadi boleh ke tak? Tak boleh. Ataupun kita boleh cakap, cikgu ni tak wajar cikgu, sebab tak boleh cikgu besar duduk atas kecil. Itulah maksud tak. Kalau macam ni, kita boleh cakapkan dia sebagai tidak, cikgu tulis tidak wajar. Apa maksud tak wajar? Maksud dia tak logik lah cikgu, tak boleh lah cikgu, sebab gajah mana boleh duduk atas kucing. Betul tak? Itu maksud tak wajar. Okey, sebab benda tu tak logik. Jadi wajar ke tidak? Jadi jawapannya adalah tidak. Okey, baik. Tengok contoh yang kedua pula. Okey, ini ada dua haiwan juga. Haiwan yang sama yang tadi, cuma bawah dia yang lain. Okey, haiwan yang kali ni yang duduk dekat atas adalah kucing. Sekejap cikgu bulatkan warna merah. Okey, yang duduk kat atas kali ni kucing, dekat bawah harimau. Okey, kalau awak tengok dari segi saiz, harimau dia besar sikit, betul tak, daripada kucing. Kucing dia kecil je kan. Okey, boleh ke tak kalau harimau kita letak kucing atas dia? Kalau awak rasa, boleh lah cikgu, betul tak? Boleh lah, mana ada masalah. Sebab harimau kan kuat, badan dia kan besar. Setakat kucing duduk atas dia, dia tak akan letih, dia tak akan rasa penat, dia tak akan rebah. Betul tak? Jadi wajar ke tak kedudukan macam ni? Jadi kalau awak tengok kedudukan macam ni, kita boleh cakap dia sebagai wajar. Sebab apa wajar? Tak ada masalah. Kucing boleh duduk atas harimau dan harimau tak akan rasa sakit pun. Sebab kucing, alah cikgu, kucing bukannya berat pun. Betul tak? Itulah maksud. Kalau macam ni kita cakap, okey, ini wajar. Okey, faham? Cikgu nak awak jelas betul-betul. Tak wajar maksud dia tak logik lah benda tu. Kalau wajar maksud dia boleh, kucing boleh duduk atas harimau. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Haiwan yang sama juga, cuma cikgu tukar kedudukan. Kalau awak tengok dekat sini, atas cikgu letak gajah lagi, bawah cikgu letak harimau. Boleh tahan besar lah, tapi boleh ke tak kalau harimau, kalau gajah duduk atas harimau? Kalau awak fikir, macam boleh, tapi macam tak boleh cikgu. Kalau awak nampak gajah dan dia besar, dia duduk atas harimau, confirm harimau penyek, confirm harimau tak boleh tahan. Betul tak? Jadi wajar ke tak benda ni? Benda ni kita panggil dia tak boleh. Kalau tak boleh tu tidak wajar. Kita tulis lah tidak wajar. Tidak wajar tu maksud dia tak boleh, tak logik. Okey, tapi tak salah. Okey, tak salah. Tapi maksudnya tapi kita
cakap benda ni sebagai tak boleh lah cikgu, tak wajar. Sebab mana boleh gajah duduk atas harimau kan. Okay, baik. Ini cikgu bagi kat awak analogi untuk haiwan lah. Okay, maksud dia, kalau pecahan wajar, kita kena tengok nombor besar tak boleh duduk atas nombor kecil. Macam ni lah. Kalau macam ni kita tengok, ini adalah tak wajar sebab haiwan besar duduk atas haiwan kecil. Jadi tak boleh benda tu. Okay, ni kita tengok, kita pergi pula kepada pecahan. Okay, tadi kita pergi pada haiwan, kita tengok gambar rajah pula. Kali ni kita main dengan nombor pula. Okay, tengok yang warna hijau ni dulu. Cikgu akan bagi yang contoh kat awak. Okay, awak tengok, ini adalah pecahan kalau kita sebut 3/7. Okay, 3/7. Jadi kita nak kenal pasti sama ada ini adalah pecahan wajar ke tidak. Okay, awak tengok balik. Kalau wajar, nombor, awak tengok nombor atas 3, cikgu bulatkan 3, bawah 7. Okay, ada tak kena tak awak tengok dengan nombor ni? Tak ada cikgu, macam biasa yang betul tak? Sebab atas ni nombor kecil, bawah ni nombor besar. Kecil boleh duduk atas besar. Jadi ada masalah tak dengan nombor ni? Tak ada masalah. Jadi ini kita panggil dia sebagai pecahan wajar. Okey, ini adalah pecahan wajar. Okey, baik, tengok sebelah sini pula yang warna kuning ni. Okey, semua tengok warna kuning. Awak nampak tak? 9/5. Kalau kita tengok dekat sini kelas, 9 ni nilai dia lebih besar daripada nilai 5. Macam tadi, gajah duduk atas kucing. Boleh ke tak? Macam tak kena, betul tak? Sama juga dengan ni. Cikgu, ni nombor 9 ni nombor besar, dia duduk atas nombor 5. Macam tak kena lah cikgu. Jadi, bila ada macam tak kena tu, ini adalah pecahan tak ataupun tidak wajar. Faham? Senang je, kita nak kenal pasti. Pecahan tidak wajar, nombor besar duduk atas nombor kecil. Awak kena ingat tu. Pecahan tak wajar, maksud dia pecahan yang tak boleh, tak logik. Nombor besar duduk atas nombor kecil. Okay, kalau macam ni, nombor besar dia duduk atas nombor kecil. Mana boleh kalau macam ni? Okay, faham? Cuma nak awak ingat Okay, kita tengok lagi contoh yang lain. Okay, tengok pecahan warna biru ni, 4/3. Okay, kalau awak tengok dekat sini, 4/3. Cikgu bulatkan 4 dengan 3. Cikgu, atas ni besar, bawah ni kecil, betul tak? Boleh tak besar duduk atas kecil? Tak boleh. Kalau besar duduk atas kecil, dia akan jadi macam gajah duduk atas kucing. Wajar ke tak? Tak wajar. Jadi ini adalah kita tulis je lah, pecahan tidak wajar. Settle. Faham? Senang je, kena pasti macam tu. Okay, tengok contoh yang seterusnya pula. Okay, warna kuning ni sama juga. Kita tengok 7/2. 7 duduk atas 2. 7 ni nombor besar, cikgu tulis besar. 2 ni dengan 7 siapa besar lagi? 2 ni kecil lagi. Okay, lepas tu kita tengok, boleh tak besar duduk atas kecil? Tak logik cikgu. Jadi tak logik, tak wajar. Jadi jawapannya adalah pecahan. Kena tulis pecahan tidak wajar. Macam tu je, senang je. Okay, baik, tengok contoh yang seterusnya. Okay, ini 1/2. Ini contoh senang ni. 1 duduk atas 2. 1 dengan 2, siapa lagi besar? 2 lagi besar, betul tak? 1 lagi kecil. Jadi atas ni adalah nombor kecil. Okay, bawah ni adalah nombor besar. Bila kecil duduk atas besar, ada masalah ke tak? Tak ada masalah kan? Kucing duduk atas gajah. Boleh tak gajah tampung kucing tu? Boleh, sampai bila-bila pun boleh. Sebab kita tak ada masalah. Gajah tu tak ada masalah. Sama juga dengan ni, nombor besar dia nak tampung nombor kecil yang duduk dekat atas dia. Ada masalah tak? Tak ada. Jadi kalau kita tengok, ini adalah pecahan sebagai pecahan wajar. Maksud dia pecahan ni tak pelik. Kita tengok nombor kecil dia duduk atas nombor besar. Okey, jangan nombor besar duduk atas nombor kecil. Faham? Okey, ada lagi tak contoh yang sudah? Okey, ada lagi. 8/3 pula. Okey, jom kita tengok 8/3. 8 dengan 3. 8 ni adalah nombor besar, 3 ni nombor kecil kan? 3 ni lagi kecil daripada 8. Okey, kecil. Okey, pelik ke tak kita tengok? Besar duduk atas kecil.
Tak boleh kan? Tak logik kan? Jadi bila tak logik, bila tak sesuai, ini kita boleh panggil dia sebagai pecahan tidak wajar. Sebab apa tak wajar? Nombor besar duduk atas nombor kecil. Tak boleh nombor besar tak duduk nombor kecil. Okay? Baik, tengok answersnya. Okay, ni cikgu rasa ni contoh yang terakhir, 1/4. Okay, macam biasa ni 1 dengan 4. 1 ni adalah nombor kecil. Okay, kecil. 4 ni dia lagi besar daripada 1, nombor besar. Bila besar duduk atas kecil, pecahan ni kita ada masalah tak bila kecil duduk atas orang besar, orang kecil duduk atas orang besar, ataupun kucing duduk atas gajah? Ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Tak pelik kan? Jadi ini adalah pecahan wajar. Okay, boleh maksud dia, tak ada masalah. Tak, maksud dia sesuai. Kita tengok. Okay, settle. Untuk senang je hari ni kita nak belajar pecahan wajar dengan pecahan tak wajar. Awak cuba bayangkan, awak bersukan kan, ingat tak kalau bersukan kita pernah main permainan, kita lari jauh, ada kawan kita naik atas belakang kan, betul tak? Naik atas belakang, kita bawa, kita lari dengan kawan kita sekali. Okay, cuba awak bayangkan, awak kecil, tiba-tiba nak kena bawa kawan yang besar. Cikgu suruh bawa awak kawan yang besar. Boleh ke tak? Boleh cikgu, tapi penat. Betul tak? Bila kawan besar bawa kawan yang kecil dekat atas belakang dia, laju ke tak? Laju. Maksud dia sesuai. Bila orang kecil bawa orang besar, dia akan rasa, cikgu penat lah cikgu, tak sesuai lah cikgu, tak boleh lah cikgu. Itu kita panggil sebagai tidak wajar. Awak ingat, bila nombor besar duduk atas nombor kecil, itu adalah pecahan tak wajar. Bila nombor kecil duduk atas nombor besar, itu adalah pecahan wajar. Untuk PDPR hari ni, macam biasa, selesaikan PDPR 14 dengan 15. Ini PDPR terakhir. Cikgu rasa ni PDPR paling senang lah, tak ada masalah. Sekejap cikgu akan tunjukkan sikit macam mana awak nak buat. Okey, tengok kat sini. Ini cikgu tunjuk untuk PDPR 14. Okey, senang je. Apa yang perlu awak buat, awak tengok dekat sini. Dia cakap, tentukan pecahan berikut adalah pecahan wajar ataupun pecahan tak wajar. Okey, cikgu bagi contoh 2 lah kan. Yang lain semua awak buat sendiri. Okey, 4/3. Macam biasa, kenal pasti dulu. 4. Okey, 4 dengan 3. Okey, 4 ni adalah nombor besar. Betul tak? 3 ni adalah nombor kecil. Awak tengok, 4 duduk atas 3. Boleh ke tak? Tak wajar kan? Jadi ini adalah, tulis jawapannya pecahan tidak wajar. Cikgu lebih sikit sebab cikgu tak cukup ruang. Okay, nanti awak pandai-pandai lah muat kan. Faham tak? Sebab apa? Nombor besar duduk atas nombor kecil. Tak boleh. Okay, baik, tengok. Yang seterusnya adalah 7 dengan 2. 7 duduk atas 2. Confirm dah. Betul tak? Nombor besar duduk atas nombor kecil. 7 duduk atas nombor 2. Boleh ke tak? Tak sesuai lah cikgu. Mana boleh apa? Gajah duduk atas kucing. Okay, jadi ini kita tulis terus. Awak boleh tulis pecahan tidak wajar. Okay, tulis macam tu je. Sama ada pecahan wajar ataupun pecahan tak wajar. Okay, baik. Cikgu rasa tak ada masalah ni. Awak tengok betul-betul. Awak kenal pasti. Bila kecil duduk atas besar, itu pecahan wajar. Tulis pecahan wajar. Kalau besar duduk atas kecil, itu pecahan tak wajar. Tulis pecahan tidak wajar. Cikgu rasa dah tak ada apa-apa. Selesaikan PDPR 14 dengan 15 sahaja. Kalau ada masalah boleh PM. Tapi cikgu tahu benda ni boleh buat. Senang sangat. Tajuk last kita dalam pecahan. Cikgu rasa dah tak ada apa-apa. Macam biasa, dah siap tugasan, hantar dekat cikgu. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.